Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izam Fidaw bin Faisal ingin membentangkan tentang penyataan masalah mengenai perubahan iklim menyebabkan perubahan cuaca dan kesan kepada alam sekitar. Perubahan cuaca yang ekstrim ini bermaksud perubahan cuaca yang melampau ataupun drastik atau secara tiba-tiba. Antara perubahan cuaca ekstrim adalah seperti contoh cuaca hujan yang boleh menyebabkan banjir kilat, ataupun contohnya lagi cuaca panas yang boleh menyebabkan kemarau, juga kejadian ribut tropika dan gelombang haba. Apabila perubahan cuaca ekstrim yang tidak menentu ini berlaku, ia akan menjejaskan ekosistem manusia, boleh menjejaskan ekosistem manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia juga akan kehilangan sumber bekalan makanan, sumber air bersih, kesan terhadap alam sekitar. Perubahan iklim menyebabkan ekosistem semula jadi akan terjejas. Bagaimana? Sebagai contoh, peningkatan suhu global. Bagaimana peningkatan suhu global ini menjejaskan alam sekitar? Alam sekitar ini boleh kita bahagikan pada alam sekitar manusia dengan alam sekitar bukan manusia. Macam contoh, apabila berlakunya peningkatan suhu global, ais di kutub utara dan selatan akan cair. Apabila ais mencair, paras air laut akan meningkat, dan apabila paras air laut meningkat, ia akan menyebabkan berlakunya tsunami ataupun banjir dan menenggelami kawasan-kawasan tanah pamah, tanah rata atau kawasan tanah yang rendah, pulau-pulau kecil atau kawasan pantai. Apabila berlakunya kejadian seperti tsunami dan banjir, ini akan menyebabkan alam sekitar manusia seperti pertempatan manusia akan ditenggelami air, menyebabkan ekonomi negara semakin merosot. Bagi alam sekitar bukan manusia seperti haiwan dan tumbuhan, habitat mereka akan musnah apabila berlakunya banjir atau tsunami. Nama saya Huda binti Syarul Abbas. Saya akan membincangkan tentang faktor terjadinya perubahan iklim. Faktor yang pertama ialah faktor ekonomi yang mendorong kepada aktiviti perindustrian yang tidak terkawal. Pembangunan ekonomi yang pesat telah menjadi punca kepada perubahan iklim. Hal ini dikatakan demikian kerana peminaan kilang yang banyak menyumbang kepada peningkatan suhu dunia. Aktiviti peminaan kilang telah menyebabkan asap dan gas beracun dilepaskan ke udara. Bukan itu sahaja, aktiviti kilang simen, kilang papan dan kilang penghancur batu juga akan menghasilkan habuk. Terlalu banyak gas karbon dioksida dan habuk di udara akan memerangkap haba. Bila panas tidak boleh dilepaskan ke udara, suhu di bumi akan meningkat dan persekitaran kita akan menjadi panas. Oleh itu, berlakulah perubahan cuaca secara drastik. Faktor kedua berlakunya perubahan iklim terjadi melalui sikap manusia yang telah menyebabkan pembakaran hutan. Sikap manusia yang tamak dan tidak bermoral merupakan faktor terjadinya pembakaran hutan. Hal ini kerana kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa yang dilakukan oleh manusia untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan atau jaringan pengangkutan dan perhubungan telah menyumbang kepada pemanasan global. Pembakaran hutan telah menyebabkan imbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida itu terjadi dan berlakulah pemanasan global.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika binti Aminuddin dari kelas KIM 243A yang akan menerangkan tentang kesan-kesan permasalahan. Kesan-kesan permasalahan, kesan terhadap manusia, iaitu menjejaskan kesihatan. Perubahan cuaca dapat memiliki pelbagai kesan kepada manusia. Perubahan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan demam panas, gangguan kepada sistem pernafasan dan kardiovaskular. Malah terdapat sesetengah individu mengalami penyakit kulit ataupun mengalami kanser kulit yang teruk. Keadaan cuaca yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi mental sesetengah individu, seperti meningkatkan stres. Oleh itu, penting bagi kita untuk memastikan perubahan cuaca dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Seterusnya, perubahan cuaca dapat menjejaskan aktiviti harian, iaitu perubahan cuaca yang ekstrim seperti hujan yang lebat dapat mengganggu pergerakan pengangkutan dan menyebabkan kesesakan jalan raya. Jika cuaca hujan, manusia tidak dapat melakukan aktiviti di luar, contohnya bersukan, aktiviti pertanian, pembinaan dan banyak lagi. Selanjutnya, cuaca yang panas dapat mempengaruhi aktiviti harian manusia kerana suhu yang tinggi dapat menyebabkan ketidakselesaan dan keletihan. Hal ini kerana cuaca yang panas, tubuh kita memerlukan kerja lebih kuat untuk menjaga suhu tubuh supaya suhu dalam badan sentiasa stabil dan normal. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, keletihan dan kekurangan tenaga. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa memastikan air dalam tubuh badan sentiasa mencukupi. Pencemaran udara dan kemerosotan kualiti udara mempunyai kesan yang besar terhadap kehidupan alam sekitar. Pencemaran udara ialah satu keadaan yang mana terdapat perubahan kandungan bahan kimia, jirim zarah atau wujudnya bahan pencemar di dalam udara atau atmosfera yang berbahaya kepada kehidupan merangkumi manusia, haiwan dan tumbuhan. Pencemaran udara diakibatkan oleh pelbagai aktiviti manusia yang gagal mempraktikkan kelestarian dan telah dibuktikan mempunyai kesan yang serius terhadap kesihatan individu, masyarakat dan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan masuk kepada usaha untuk menangani isu perubahan iklim. Antara badan yang bertindak dan berkuat kuasa untuk menangani isu perubahan iklim ini adalah seperti Persatuan Pencinta Alam Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysian Nature Society. Malaysian Nature Society ini merupakan badan bukan kerajaan ataupun NGO yang tertua dan terbesar di Malaysia. Pertubuhan ini terjadi disebabkan oleh minat yang sangat mendalam oleh orang British ketika dahulu sebelum merdekanya Malaysia. Mereka mempunyai minat yang mendalam terhadap alam warisan di negara kita ini. Disebabkan itulah mereka menubuhkan persatuan ini. Tujuan mereka adalah untuk memelihara alam sekitar dan memberi pendidikan kepada seluruh masyarakat tentang perubahan iklim dan alam sekitar yang berada di negara kita ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada apakah usaha yang dilakukan oleh Malaysian Nature Society ini terhadap perubahan iklim di negara kita. Antara usaha yang dilakukan oleh mereka adalah dengan menubuhkan Kelab Pencinta Alam. Kelab Pencinta Alam ini telah dianggotai sehingga 16,000 pelajar di seluruh sekolah di Malaysia. Dan kelab ini merupakan antara salah satu badan bukan kerajaan yang diiktiraf di Malaysia oleh badan kerajaan. Kelab Pencinta Alam ini ditubuhkan pada 1991 Ogos dengan kerjasama Kementerian Pendidikan di Malaysia. Sebanyak 417 buah sekolah di Malaysia telah menyertai Kelab Pencinta Alam ini. Usaha yang seterusnya adalah pendidikan dan kesedaran masyarakat. Kelab ini memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar, supaya menjaga alam sekitar dengan sebaiknya agar perubahan iklim juga dapat dikurangkan risikonya. Seterusnya adalah program pemeliharaan hutan dan ekosistem. Seperti yang kita tahu, hutan dan ekosistem di negara kita semakin lama semakin dirosakkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dengan adanya kelab ini,
hutan dan ekosistem di negara kita dapat dipulihkan dengan sebaiknya dengan kerjasama seluruh masyarakat di negara kita. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada keberhasilan Malaysian National Society ini. Apakah hasil yang mereka dapat setelah mereka mengusahakan untuk menangani isu alam sekitar dan isu iklim di negara kita ini? Antara hasil yang mereka dapat adalah dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin bertambah baik pengetahuan mereka terhadap penjagaan alam sekitar ini untuk mengubah iklim negara kita ini agar tidak menjadi teruk. Masyarakat juga dapat mengelakkan alam sekitar kita daripada menjadi semakin terjejas dan buruk di mata negara lain. Antara keberhasilan yang terakhir oleh Malaysian National Society adalah pelestarian ekosistem. Seperti yang kita lihat, semakin hari semakin baik ekosistem di negara kita ini akibat pelestarian yang dilakukan oleh Malaysian National Society. Mereka telah mengubah cara hidup masyarakat, cara ekosistem berjalan dan sebagainya untuk mengelakkan perubahan iklim berlaku secara mendadak dan menjaga alam sekitar di negara kita dengan sebaiknya. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Abdul Aziz. Saya akan terangkan tentang usaha yang dicadangkan oleh pelajar. Usaha yang dicadangkan oleh pelajar ialah pelajar boleh menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Hal ini kerana sumber tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan pernah habis dan tidak akan menjejaskan alam sekitar. Penggunaan tenaga solar yang pelajar mampu lakukan ialah dengan menggunakan lampu solar atau kolektor solar. Di samping itu, tenaga elektrik juga dapat dijimatkan. Impak penggunaan tenaga solar kepada universiti ialah universiti tidak perlu lagi risau sekiranya terjadi kejadian seperti tiada elektrik yang boleh mendatangkan masalah di dalam universiti. Ini kerana tenaga solar lebih selamat dan boleh memudahkan kerja kita. Seperti yang kita tahu, tenaga solar datang dari tenaga matahari. Oleh itu, penggunaan tenaga solar dapat menjalani lebih elektrik kerana lebihan cahaya matahari akan dieksport kembali ke grid solar dan disimpan untuk kegunaan di masa yang akan datang. Selain itu, usaha kedua yang dapat dilakukan oleh pelajar ialah dengan melakukan kempen kesedaran. Kempen kesedaran ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Salah satunya ialah dengan membuat posting di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Impak kempen kesedaran kepada masyarakat ialah masyarakat akan menjadi lebih peka tentang perubahan iklim yang berlaku kerana majoriti masyarakat kita banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Oleh itu, posting-posting tentang perubahan iklim boleh dilihat oleh masyarakat kita dengan mudah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Syukrina binti Tengku Muhammad Anwar. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada isu perubahan iklim ini yang telah menyebabkan perubahan suhu global, perubahan cuaca dan kesan terhadap alam sekitar ialah perubahan iklim ini disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor ekonomi dan faktor individu itu sendiri. Hal ini telah menyebabkan kesan yang amat negatif kepada manusia dan alam sekitar sehingga menyebabkan binatang kehilangan habitat mereka. Oleh hal yang demikian, telah wujudnya beberapa usaha yang dijalankan oleh Persatuan Alam Sekitar dan pelajar universiti. Usaha-usaha yang dilakukan amatlah menunjukkan keberhasilan yang positif dan memberikan impak yang besar kepada masyarakat. Jelaslah bahawa isu perubahan iklim ini bukanlah tanggungjawab seorang sahaja, malah seluruh masyarakat yang bertanggungjawab bagi menangani isu tersebut.